Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulakan majlis ni, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan sekalian umat Islam muslimin muslimat ala haziniyah wal kulli salihah bi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah khususan kepada semua penduduk-penduduk di Singapura dan juga semua yang sebelah tambak Malaysia dan juga Indonesia, jiran-jiran dan seluruh dunia semua umat Islam. Mudah-mudahan dengan berkat suratul Fatihah ini Allah SWT angkatkan segala wabak penyakit-penyakit yang ada di dunia ini, dan mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita semua daripada segala penyakit-penyakit yang berbahaya, khususnya di negara Nusantara, Malaysia, Indonesia dan juga Singapura. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sebelum kita mulakan majlis ni seperti biasa kita berselawat, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tandanya kita nak puji Allah, tandanya kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan kita berselawat, semoga dengan kita berzikir kepada Allah, hati kita bertambah tenang, dan mudah-mudahan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimudahkan segala urusan. Yang mana yang sedang sakit Allah SWT sembuhkan, mana yang sedang ada masalah besar Allah ringankan bebannya. Bagi siapa yang dalam kesempitan Allah bukakan, lapangkan dadanya insya-Allah. Marilah sama-sama ikut saya seperti biasa zikir yang biasa kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semua astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
Semoga Allah SWT ampunkan segala dosa kita yang lepas dan sekarang dan akan datang, insya-Allah. Seterusnya, marilah sama-sama kita berselawat, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasakan diri kita cukup hanyalah untuk kita nak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita rasa Nabi Muhammad itu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, dan cukup kita mengikuti perjuangannya, insya-Allah. Dengan kita hadirkan diri kita dalam majlis ini, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita bertambah tenang. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Allah, ya Allah, 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 ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa nadimna ya Allah, wa nadimna ya Allah. Allah, 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 ya Allah. Semua. Allah, 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 ya Allah. Ramai-ramai. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Semua. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, semoga dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita bertambah tenang, hati kita bertambah senang mendengar kalam Allah, hati kita bertambah senang apabila memuji nama Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bertemu dalam alam maya Facebook Masjid Jami'. Assalamualaikum satu Singapura dan satu Indonesia dan satu Malaysia dan semua teman-teman di luar sana. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada pagi yang mulia ini, pagi yang ceria ini, kita dapat berkumpul sekali lagi di taman syurga untuk sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berusaha untuk mempelajari ilmu Taranum Al-Quran ni adalah untuk kita bertambah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk kita nak membersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat yang nifak, sifat-sifat yang terkeji, dan kita pupuk sifat-sifat yang terpuji. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurang 2 minggu yang lalu kita tidak adakan kelas kerana ada sebab-sebab yang tertentu. Dan Alhamdulillah kali ini kita dapat berpeluang lagi dan kita dapat berkesempatan untuk bersama di dalam alam maya ini untuk sama-sama kita berusaha membersihkan jiwa kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Assalamualaikum kepada semua yang ada dalam group chat ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama-sama saya pada setiap hari Rabu dan masa yang sama, walaupun kadang-kadang ada terlambat dan sebagainya, ada technical problem. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaatkan sedikit yang masa yang kita ada ini untuk kita manfaatkan buat diri kita dan juga teman-teman di luar sana dan kawan-kawan kita dan keluarga-keluarga kita. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kita nikmat iman, diberikan kita nikmat Islam, diberikan kita nikmat kesihatan. Walaupun kita sekarang di dalam ujian yang terbesar sekali di Singapura dan nampaknya peningkatan pandemik COVID-19 ni makin naik, tapi apa pun kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mohon munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita dan pelihara kita daripada segala penyakit-penyakit yang berbahaya ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkatkan segala wabak ini, insya-Allah. Dan kita tidak lama lagi nak masuk bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal adalah bulan yang mana kita menyambut hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang saya nak sampaikan sedikit ni sebelum kita mula pengajian kita. Seperti biasa, saya berikan satu tips yang mana bukan di sini saya bukan nak mengajar anda, tapi ingin berkongsi kepada anda semua yang ada di luar sana supaya kita dapat amalkan dan kita dapat memperbaiki kehidupan kita. Kita memperbaiki iman kita, meningkatkan keimanan kita. Bagaimana Ustaz nak meningkatkan keimanan kita ni? Adakah dengan kita pergi kuliah, adakah dengan kita pergi mengajar, belajar ataupun sebagainya? Sekarang masalahnya Ustaz, kita dah tak boleh pergi belajar. Jadi kat sini marilah sama-sama kita duduk, kita fikirkan bagaimana, apa yang menyebabkan kita tanda-tanda kita lalai. Hari ini saya nak kongsi kepada anda, dan mudah-mudahan sebelum saya kongsi ini benda, baik, saya nak share kepada anda semua apakah matlamat kita ataupun cita-cita kita, ataupun bila mana ni nak masuk bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal ni adalah bulan yang mana kita menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika dahulu kita akan buat majlis besar-besaran Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana-mana dan banyak kehadiran ulama-ulama, dan kita tengok hari ini kita tidak dapat itu semua. Kita tidak dapat berpeluang lagi untuk duduk berkumpul ramai-ramai. Tetapi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak bermakna kita tidak berpeluang untuk menghadiri ataupun boleh duduk bersama-sama para ulama, ataupun tetapi rasanya jauh dengan cara alam maya, dengan cara Zoom, dengan cara sebagainya.
tetapi Allah telah ambil nikmat sedikit demi sedikit. Dan para ulama yang kalau para jemaah yang dirahmati Allah, lihat ramai yang telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bermakna tanda-tanda akhir zaman. Ini bukan saya nak menakutkan, tapi kita muhasabah diri kita. Apa yang saya nak sampaikan ni adalah kita lihat era ke era, zaman ke zaman, yang mana kita telah pun menghadapi pandemik ini selama 2 tahun, 2 tahun, alhamdulillah, 2020 dan 2021, alhamdulillah. Dan sekarang ni 2 tahun yang kita telah menghadapi, tapi namun Allah masih sayang kita. Allah masih beri peluang. Allah masih beri lagi peluang untuk yang mana yang datang ke rumah Allah, masih boleh solat di rumah Allah, masih boleh pergi pengajian, tetapi hanya jaga jarak, hanya jaga SOP. Jadi hari ini apa yang saya nak share kepada anda adalah tanda-tanda lalainya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda-tanda kita lalai. Jadi sekarang ini ramai orang Islam, ramai manusia sekarang tengah menghadapi berbagai-bagai cubaan, berbagai-bagai cabaran hidup mereka. Ada yang susah, ada yang tak ada makan, ada yang perlukan makan, ada yang perlukan kerja. Ini semua adalah satu penyebab. Jangan jadikan satu alasan. Jangan jadikan satu alasan yang mana kita tidak boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi jangan, yang pertama sekali, tanda. Cuba catat baik-baik, yang ada di luar sana, catatlah baik-baik supaya kita semua dapat muhasabah diri kita. Macam mana kita tahu tanda kita lalai, jauh daripada Allah SWT, jauh daripada agama Allah SWT. Pertama sekali, kurang membaca Al-Quran. Pertama, kenapa saya katakan kurang membaca Al-Quran? Kerana kita lalai. Lalai alfa dengan dunia, alfa dengan cari macam-macam, alfa dengan berbagai-bagai masalah kehidupan, kerja dan sebagainya. Bukan itu jadi satu masalah para jemaah yang dirahmati Allah, tetapi kita lalai kerana kita tak melihat apa isi Al-Quran, apa isi kandungan Al-Quran, yang kabar-kabar gembira, kabar-kabar yang membawa kita dekat kepada Allah, kabar-kabar gembira yang mana kita dapat mengidamkan sesuatu perkara, ataupun cita-cita kita, tanamkan cita-cita kita nak masuk syurga Allah SWT. Banyak lagi para jemaah yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran isi kandungan-kandungan yang banyak yang menyentuh pada perkara-perkara yang membawa kita ke syurga Allah. Jadi ini yang kita jangan lalai. Makanya yang pertama sekali, Al-Quran. Kurang membaca Al-Quran. Kedua, kita kurang berzikir kepada Allah. Kurang berzikir kepada Allah maknanya kurang mengingati Allah. Kita berzikir kepada Allah, yes. Para jemaah dirahmati Allah, lepas solat kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tetapi bagaimana pula ketika luar solat kita, dalam kehidupan kita? Adakah kita berzikir kepada Allah? Sedangkan apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih dan berzikir kepada Allah, seperti mana dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam firman Allah yang bermaksud apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Bagaimana pula maksudnya, apa yang ada kat bumi ni, pokok-pokok apa semua, binatang-binatang semua bertasbih kepada Allah, daun-daun. Tetapi bagaimana pula kita, para jemaah yang dirahmati Allah, yang Allah berikan kita nikmat, Allah berikan kita kelebihan yang dapat berbual, dapat berzikir, dapat menyebut nama Allah. Itu adalah satu nikmat yang mana para jemaah yang dirahmati Allah selalu yang boleh membaca Al-Quran. Itu yang saya pesan kepada semua yang boleh membaca Al-Quran, yang boleh baca Al-Quran dengan baik, teruskanlah tanam membaca Al-Quran. Yang tak boleh membaca Al-Quran, jangan malu belajar para jemaah yang dirahmati Allah. Jangan malu belajar agama. Itu salah satu tanda juga. Yang pertama sekali apa? Kurang membaca Al-Quran. Kedua, kurang berzikir kepada Allah. Ketiga, lalai dalam solat. Leka dalam solat, tinggalkan solat dan sebagainya. Ketiga. Keempat,
kita banyak membuang masa dengan menonton televisyen, sukan dan sebagainya. Dan kita duduk di lipat bersama-sama teman-teman. Bukan cakap tak boleh para jemaah dirahmati Allah, tapi kita jangan buang masa itu macam buang masa sangat dengan dengan adanya hiburan-hiburan, sukan dan di meja makan serta menonton TV. Dan jadi keempat ya. Pertama, kurang membaca Quran, berzikir, lalai solat dan juga kita banyak membuang masa. Dan kelima, kita kurang berdoa kepada Allah. Inilah masanya para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak berdoa. Dalam Quran Allah menyebutkan apa? Apabila kita berdoa kepada Allah, bila kita bermunajat kepada Allah SWT, hampir Allah tu hampir dengan kita. Allah SWT kata dalam Al-Quran, berdoalah kamu, ud'uni astajib lakum, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, wa idza sa'alaka ibadi. Apabila kita berdoa, sa'alaka, minta tolong pada Allah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku minta tolong kepada Aku, sesungguhnya Aku dekat dengan hamba-Ku. Aku dekat dengan hamba-Ku. Maknanya kita ni dalam keadaan gini, kita banyakkan berdoa kepada Allah SWT. Minta tolong, ya Allah, jauhkanlah aku daripada segala penyakit. Ya Allah, mintakan aku, kuatkan iman aku, kuatkan Islam aku. Banyak kita minta berdoa kepada Allah SWT. Jadi salah satu tanda-tandanya kita lalai adalah kita kurang berdoa kepada Allah SWT. Okey. Jadi hari ini saya kasih awak 5 tips. 5. Dan insya-Allah minggu hadapan saya sambung lagi 5. Jadi hari ini 5 perkara yang lalai. Apa dia? Yang pertama, kurang membaca Al-Quran, kurang berzikir kepada Allah, kurang solat, lalai kita solat, leka, kita solat kurang fokus. Kedua dan keempat, kita banyak membuang masa kepada hiburan, kepada sukan, kepada duduk-duduk lepak-lepak dan sebagainya. Dan terakhir sekali, yang kelima adalah kita kurang malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ud'uni astajib lakum. Jadi kita minta tolong kepada Allah dalam keadaan begini, kita minta, ya Allah, janganlah aku lalai. Ni tanda-tanda kita lalai. Tanda ni kita dah lupa, kita dah jauh daripada Allah. Kita simak yang pertama, kita membaca Al-Quran, kurang membaca Al-Quran. Jadi inilah yang mana saya sendiri nak mengajak diri saya dan juga anda di luar sana untuk sama-sama suka membaca Al-Quran, untuk sama-sama kita menghayati bacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan anda di luar sana dapat teruskan budaya ini dan dapat meletakkan azam, cita-cita untuk pegang Al-Quran hingga akhir hayat anda, insya-Allah. Marilah sama-sama kita buka surah Qasas ayat yang ke-5 hingga ke-9 dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan fizikal dan mental dan berikan kita kesihatan, dan mudah-mudahan dengan berkat mukjizat Al-Quran yang kita baca ini dijauhkan daripada segala penyakit-penyakit. Kerana apa? Dalam Al-Quran kata, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu az-zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, turunnya Al-Quran, ma huwa shifa' adalah penyembuh segala penyakit. Shifa' maksudnya apa? Ubat segala penyakit. Ubat bukan sekadar ubat zahir, tetapi ubat batin para jemaah dirahmati Allah. Baiklah, marilah sama-sama kita buka surah
Al-Qasas, buka Al-Quran. Saya rasa anda semua yang ada di luar sana lagi tunggu untuk sama-sama membaca, belajar taranum Al-Quran alunan bayati. Baiklah, sama-sama kita tanamkan niat kita nak baca Al-Quran ni adalah untuk nak dekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca dahulu, lepas tu anda follow. Anda dengar dahulu, lepas tu kali kedua saya ulang, baru anda follow saya. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Bila kita baca, kita tarik nafas, baca dengan penuh perasaan, baca dengan penuh penghayatan, seolah-olah kita tengah berhubung hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى sampai sini, dan saya teruskan yang ayat yang baru kerana kita telah pun tinggalkan 2 minggu. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Sekarang ni saya ulang sekali lagi, lepas tu anda pula ikut. Okey? Dengar baik-baik, follow macam mana saya baca perlahan-lahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dengan penuh penghayatan, baca alunan bayati. Lagu kita belajar taranum ni adalah untuk kita dapat khusyuk hati kita kepada Allah.
khusyukkan hati kita pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Satu, dua, tiga. Tarik nafas. Wa numakkina lahum fil ard. Tengok, letakkan dia dengan baik, letakkan dia dengan cantik, letakkan dia dengan penuh indah. Wa numakkina lahum fil ard. Kita bawa dengan cermat. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Terus ulang balik. Wa auhayna ila ummi Musa tarik nafas panjang-panjang. Lepas tu cuba. 1, 2, 3. Seterusnya ayat dia. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. Sekali lagi. Teruskan ayat seterusnya. Saya akan ulang lagi ayat yang kedua, ayat yang yang terakhir ni saya akan ulang sekali lagi untuk anda dapatkan lagunya. Okey. Fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani. Dan balik. Inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin.
So dua ni akan turun balik suaranya. Okey, saya ulang lagi sekali. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Semoga anda semua dapat berlatih, dan seperti mana saya katakan, kelas ataupun kelas online Taranum Alunan Bariyati ini, siapa yang masuk dalam group chat ini saya akan panggil. Yang lepas-lepas pun siapa yang masuk, saya akan dipanggil untuk interview dan untuk akan diadakan test untuk anda membaca depan yang pengajar Al-Quran ini, insya-Allah. Dan juga depan anda mungkin ada pengadil-pengadil yang dapat boleh menilai bacaan anda, insya-Allah. Jadi harap anda semua yang ada dalam grup ini dapat berlatih dengan baik, dapat ulang sekali lagi di rumah. Bukan saja hari Rabu datang, lepas tu duduk sini kelas, dengar kuliah, lepas tu balik tak ulang kaji. Bagaimana untuk kita nak mempertingkatkan? Jadi seperti mana saya katakan, jangan kita kita lalai dalam membaca Al-Quran. Jangan kita lalai untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan setiap minggu ini kita dapat berkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan tasbih kafarah dengan surah Wal 'Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu sebabkan daripada kekurangan diri saya sendiri. Dan saya ucapkan kepada semua teman-teman di luar sana, di dalam negeri dan di luar negara dan dalam negara, mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kekuatan dan kesihatan dan keafiatan untuk kita teruskan beramal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.